Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas kita pada hari ini kita sambung lagi daripada topik yang kita pelajari semalam, iaitu menyediakan larutan piawai dengan kaedah pencairan. Jadi kita bincang semalam, dah bincang soalan nombor 2, dan hari ini kita tengoklah apa jawapan untuk soalan nombor 3, 4, 5 dan 6. Semalam ada beberapa orang yang dah menghantarkan jawapan mereka. Soalan nombor 3, hitung isi padu larutan yang terhasil apabila 50 cm padu larutan natrium nitrat 1.2 mol dicairkan kepada 0.5 mol. Jadi, apa maklumat yang terdapat dalam soalan? Isi padu larutan yang terhasil itu ialah V2. Isi padu yang akan kita nak hasilkan. 50 cm ialah V1, iaitu isi padu awal larutan. 1.2 mol ialah M1, kemolaran awal. Dicairkan kepada 0.5 mol, itu ialah M2. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Kita akan dapat jawapan V2 bersamaan dengan 120 cm padu. Soalan 4. Okey, kita tengok apa maklumatnya. 200 cm air ditambah kepada 50 cm padu asid sulfurik pekat. Maka maksudnya di sini 200 cm air ditambah kepada 50. Maksudnya V2 kita nanti ialah 250 cm padu. Okey, maksudnya juga 50 cm padu asid sulfurik itu ialah isi padu awal V1. Okey, dan kepekatan 0.2 mol terhasil itu ialah M2. Okey, dia kata 0.2 mol terhasil. Maka itu ialah kemolaran yang baharu yang dihasilkan lepas tambah air. Maka soalan minta kita hitung kemolaran bagi kepekatan awal, itu ialah M1. Jadi dah ada semua maklumat, kita masukkan saja ke dalam formula. Okay, M1V1 sama dengan M2V2. Jawapan kita dapat ialah 1 mol per dm padu. Soalan 5. Okay, X cm padu larutan zinc nitrat 0.15 mol. Apa yang ada dalam soalan ni? X tu ialah V1, isi padu awal. 0.15 ialah M1, kemolaran awal. Dipipitkan ke dalam 500 cm gelang volumetrik untuk menghasilkan. Hasilnya ialah isi padu 500 cm. Itu ialah V2. Larutan zinc nitrat 0.018, itu ialah M2. Okay, awak tengok kemolarannya dah semakin kurang. Itu ialah M2. Tentukan nilai X. X tadi ialah V1. So, kita dah ada semua maklumat. Masukkan saja ke dalam formula. Jawapan V1 ialah 60 cm padu. Soalan yang terakhir, soalan nombor 6. Tentukan isi padu air suling yang perlu ditambah kepada 50 cm padu larutan natrium nitrat 0.2 mol supaya larutan berkepekatan 0.025 mol dihasilkan. Okey, jadi maklumatnya V1 ialah 50 cm padu, kepekatan M1 ialah 0.2. Tengok ayatnya, supaya larutan berkepekatan 0.025 dihasilkan, itu ialah M2. Okey, tengok dia semakin cair 0.025 itu ialah M2. Jadi di sini kita nak cari V2. Okey, V2 yang tak ada di sini. So kita cari. Gantikan ke dalam formula. V2 sama dengan 400 cm padu. Tapi ini belum jawapan akhir Sebab soalan minta
isi padu air suling yang kita perlu tambah kepada 50 cm padu. Maksudnya sini 50 cm padu tu ialah isi padu awal. Okey, tambah air suling barulah dia menjadi 400 cm padu. Jadi berapa isi padu air suling yang kita tambah? Okey, kita tolaklah. Isi padu air suling ialah 350 cm padu. Okey, soalan ni dia minta isi padu air suling. Okey, bahagian yang seterusnya yang kita nak belajar ialah peneutralan. Okey. Kita tengok situasi di sebelah. Apabila terkena sengatan lebah, bahagian yang disengat boleh dirawat dengan serbuk penaik. Serbuk penaik ni bahasa yang biasa kita buat kek tu lah. Okey, serbuk penaik. Cuka pula digunakan untuk merawat bahagian yang disengat oleh penyengat. Beza lebah, yang ini lebah. Penyengat. Okay, lebah yang buat madu di atas pokok tu. Penyengat dia buat sarang guna tanah, penyengat. Jadi sengatan lebah ni dia bersifat asid. Okay, manakala penyengat sengatan dia tu bersifat alkali. Okay. Jadi untuk sengatan lebah bersifat asid, kita rawat dia dengan serbuk penaik. Sebab serbuk penaik ini dia bersifat alkali. Manakala penyengat, penyengat ni sengatannya bersifat alkali. Jadi kita rawat dia dengan cuka. Sebab cuka bersifat asid. So bila asid dengan alkali, dia akan meneutralkan satu sama lain. So, akan mengurangkan rasa sakit. Apakah maksud peneutralan? Tindak balas antara asid dan alkali ataupun base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Maksud peneutralan ni awak kena ingat sebab dia satu soalan yang agak famous dan sering ditanya dalam soalan exam. Okey, nak senang kita ingat yang ini. Asid tambah alkali menghasilkan garam dan air. Daripada persamaan ni kita boleh buat ayat sebenarnya. Tindak balas antara asid dan alkali untuk menghasilkan garam dan air. Okey, contoh tindak balas peneutralan. Okey, asid nitrik dengan larutan kalium hidroksida untuk menghasilkan larutan kalium nitrat dan air H2O. Ringkasannya dalam bentuk persamaan kimia. HNO3 tambah KOH, hasilnya KNO3 dan H2O. Dan yang ini pula menunjukkan persamaan ion. Okay. Persamaan ion ni hanya melibatkan sebab kita fokus kepada peneutralan ni membentuk air air. Okay. Jadi ion hidrogen daripada asid dan ion hidroksida daripada alkali, okay, H positif dan OH negatif, dia akan membentuk air. Ini persamaan ion. So kalau awak nak kenal pasti garam, awak tengok pada yang selain daripada H dengan OH. K ni K positif, ion kalium, dan ion nitrat NO3 negatif. So ini satu dengan satu kita silangkan. Harap masih ingat ini kita belajar dalam bab 3 membina formula kimia. KNO3.
Okey, ini soalan untuk awak cuba buat, ada dalam buku kerja. Lengkapkan dan seimbangkan persamaan kimia, kemudian tuliskan persamaan ion. Okey, saya tunjukkan contoh yang pertama. HCl tambah BaOH, barium hydroksida. Okey, kita tengok ion dia dulu. Dalam HCl ada ion H positif dengan Cl negatif. Dalam barium hidroksida ada Ba2 positif dan OH negatif. So, H positif dengan OH negatif dia akan membentuk air. Okay, jadi yang tinggal ialah Ba2 positif dan Cl negatif. 2 dengan 1 dia akan bersilang jadi BaCl2. Jadi hasilnya ialah BaCl2 dan air H2O. Kemudian awak kena pastikan persamaan ini seimbang. Okey, pastikan dia seimbang. Okey, kita letak 2 di hadapan HCl dan 2 di hadapan H2O. Supaya bilangan hidrogen dengan Cl adalah sama, seimbang. Okey, seterusnya ialah persamaan ion. Persamaan ion hanya melibatkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Kita tulis yang itu saja. Ion hidrogen H positif tambah OH negatif, hasilnya H2O. Jadi untuk soalan B dan C, awak cuba buat sendiri ya. Saya takkan bagi jawapan dia. Awak buat sendiri. Aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Okey. Jadi dalam bidang perubatan, kita menggunakan susu magnesia untuk meredakan sakit gastrik. Okey, susu magnesia ni dia akan meneutralkan lebihan asid hidroklorik di dalam perut. Okey, dalam perut kita menghasilkan asid hidroklorik. So bila perut kita kosong dengan terlalu lama, dia boleh menyebabkan gastrik. So kita rawat dia dengan susu magnesia. Dari segi kesihatan rambut, kita gunakan shampoo. Alkali lemah di dalam shampoo meneutralkan asid pada rambut. Macam mana rambut kita boleh ada asid? Okay, sebab peluh pada permukaan kulit kepala kita, boleh juga menjadi berasid, bersifat sedikit berasid. Kemudian kesihatan rambut, ubat gigi mengandungi base yang meneutralkan asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria di dalam mulut kita. Okey, dalam mulut kita ada bakteria. Bila kita makan, bakteria ni juga bertindak balas dengan makanan tu menghasilkan asid laktik. So asid dia boleh menyebabkan gigi kita mengalami kakisan secara perlahan-lahan. Jadi kita kena gosok gigi dengan ubat gigi. Yang seterusnya dalam bidang pertanian, kadang ada tanah ni dia bersifat asid. Jadi kita rawat dia dengan bahan yang dipanggil sebagai kapur mati ataupun kalsium hidroksida, CaOH. Okay. CaOH ni dia bersifat alkali lah. Jadi asid dirawat dengan alkali. Dia jadi neutral. Barulah tanah tu subur, boleh ditanam dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita juga ada urea, urea ataupun NH4CO3 ataupun namanya amonium karbonat. Ini adalah sejenis baja yang terhasil daripada peneutralan. Di antara amonia dan karbon dioksida. Amonia ni dia bersifat alkali. Karbon dioksida dia bersifat asid. Kaedah pentitratan. Apa itu kaedah pentitratan? Kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi meneutralkan isi padu tertentu suatu alkali atau sebaliknya. Maksudnya di sini ialah kalau awak ada contohnya
10 cm padu alkali ya, natrium hidroksida. Awak nak tahu berapa banyak isi padu asid yang diperlukan untuk meneutralkannya. Jadi kita gunakan kaedah pentitratan. Okey. Takat yang mana proses peneutralan berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna disebut sebagai takat akhir. Ni soalan ni juga selalu tanya dalam soalan struktur. Apakah yang dimaksudkan dengan takat akhir? Jadi jawapannya, takat yang mana proses peneutralan berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna. Okey, ini rajah untuk macam mana kaedah pentitratan digunakan. Okey. Nanti kita akan terangkanlah bila awak menjalankan eksperimen. Okey, penunjuk asid base yang kita biasa gunakan ialah phenolphthalein dan methyl orange, methyl jingga. Tapi kebanyakannya kita guna phenolphthalein. Okey, saya nak fokus kepada pengiraan. Okey, dalam peneutralan ni ada pengiraan dan formula yang digunakan ialah MAVA bahagi MBVB sama dengan A per V. Okey, apa itu MAVA, MBVB, A per B? Okey. Pertama sekali, bila kita ada persamaan kimia, okey, persamaan kimia yang seimbang, okey, di hadapan setiap formula tu, kalau dia seimbang, ada nombor, contoh kalau nombor 2 ataupun dia tak ada nombor, itu bermaksud nombor 1. Okay. Jadi A ini ialah mol untuk asid. Berapa bilangan mol untuk asid? Okay. A untuk asid bilangan molnya. Dan B ialah bilangan mol untuk alkali. Okay. Berapa bilangan mol di depan dalam persamaan kimia tu. Okay. Kemudian MA dan VA. MA ialah kepekatan asid. VA ialah isi padu asid tersebut. MB ialah kepekatan alkali. VB ialah isi padu alkali. Okey, formula ni berbeza dengan M1V1, M2V2. Formula ni khas untuk asid dan base dalam peneutralan. Jadi kita tengok contoh pengiraannya. Okey, contoh 1. Kita baca soalan, 20 cm larutan natrium hidroksida 0.25 mol dineutralkan dengan asid hidroklorik 0.2 mol. Hitung isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk tindak balas ini. Okey, tadi maklumatnya natrium hidroksida ialah alkali. Maka 20 cm padu ni ialah VB ya. 0.25 ialah MB. Asid hidroklorik 0.2 mol. 0.2 mol ni ialah MA, kemolaran asid. So kita sekarang nak cari isi padu asid hidroklorik VB. Berapa? VA, sorry. VA. So kita kumpulkan maklumat bawah. Okey, kemudian kita juga perlu menulis persamaan kimia. Sebab tu persamaan kimia ni penting dia penting untuk mengira. Persamaan kimianya HCl tambah NaOH, hasilnya NaCl dan air H2O. Okey. Jadi bila persamaan ni dah seimbang, kita tengok HCl kita punya asid. Berapa nilai A-nya? Okey, tak ada nombor kan? Itu bermaksud A-nya ialah 1 mol. Untuk alkali sama juga, tak ada nombor, itu bermaksud B-nya ialah 1 mol. Jadi kita gantikan ke dalam formula MAVA bahagi MBVB sama dengan A per V. Ini kita punya gantian.
gantikan untuk kita sebenarnya nak cari nilai VA, isi padu asid. Kira dapatlah kita jawapannya 25 cm padu. Ini mudahlah, soalan ini mudah. Asal pandai cari maklumat, kemudian tulis persamaan kimia dengan betul, insyaAllah boleh buat dengan betul. Okey, jadi saya nak awak cuba untuk soalan nombor 1 dan nombor 2 dalam modul kita. Okey, awak kenal pasti apa MAVA, MBVB, kemudian awak tulis persamaan kimia untuk mengetahui apakah nilai A dan B. Okey, so saya nak awak cuba dulu, baru saya bagi jawapan kemudian. So itu saja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.